Assalamualaikum, nama saya Nurul Iman binti Muhammad Fuad Fahmi daripada kos di PHU 2B. Grup saya akan membentangkan tentang jenis-jenis darah wanita. Darah wanita terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, darah haid, yang kedua, darah nifas, yang ketiga, darah istihadah dan darah yang keempat ialah darah wiladah. Seterusnya pula, saya akan menerangkan takrif haid. Menstruasi juga dikenali dengan istilah haid. Maksud menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina. Ia juga dikenali sebagai period, datang bulan atau kitaran menyingkirkan pengumpulan darah dan tisu haid sekitar setiap 28 hari. Darah haid terdiri daripada darah dan sebahagian tisu bahagian dalam rahim, mengalir dari rahim melalui cervix dan keluar dari badan melalui faraj. Seterusnya adalah jenis warna-warna darah wanita. Darah wanita terbahagi pada 5, iaitu merah terang, merah jingga, merah muda, merah tua dan coklat tua. Tempoh masa haid bagi seseorang wanita yang pertama adalah sekurang-kurang tempoh haid ialah sehari semalam iaitu 24 jam. Yang kedua, sebanyak-banyak tempoh haid ialah 15 hari 15 malam. Dan yang ketiga adalah kebiasaan tempoh haid bagi seseorang wanita 6 ataupun 7 hari. Tempoh suci haid pula bagi seseorang wanita iaitu ada 3. Yang pertama, maksimum haid 15 hari. Yang kedua, kebiasaan 7 hari. Dan yang ketiga, 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Muhammad Yusri. Saya akan terangkan maksud nifas. Okey, nifas ialah darah yang keluar setelah kosong kesemua rahim daripada kandungan sekalipun yang keluar itu dalam bentuk alaqah. Alaqah tu segumpal darah ataupun mudghah segumpal daging. Dan sebelum berlalu sekurang-kurangnya suci selepas kelahiran iaitu selama 15 hari. Sekiranya seseorang melihat darah setelah kelahiran selepas selang 15 hari ke atas, maka hal demikian tidak dianggap sebagai nifas. Okey, seterusnya tempoh nifas. Tempoh nifas sekurang-kurangnya 1 lahzah iaitu sekelip mata. Lepas tu kebiasaan nifas ialah 40 hari. Seterusnya sebanyak-banyak tempoh nifas ialah 60 hari. Jika lebih daripada 60 hari tu dikira istihadah lah. Lepas tu kita ada perkara larangan ketika nifas. Yang pertama, puasa. Kedua, solat. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, memegang Al-Quran. Kelima, berada di masjid. Yang keenam, tawaf. Yang ketujuh, bersetubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Sana daripada kelas di PHU 2B dengan nombor metrik DHU 2023-27028. Saya ingin menerangkan tentang darah istihadah. Baiklah, saya sambung dengan darah istihadah. Istihadah ni merupakan darah yang tidak normal bagi seseorang wanita sebab dia berlaku daripada luar kitaran haid. Lepas tu, darah ni berpunca daripada rahim kita dan bukan daripada kemaluan kita yang luka ataupun daripada pundi kencing kita. Lepas tu, darah istihadah ni merupakan sebuah gejala dan dia bukan berpunca daripada sesebuah penyakit. Baiklah, seterusnya merupakan gejala istihadah. Darah istihadah ni merupakan pendarahan yang tak menentu, pendarahan yang berlaku serambang dan tidak mengikut kitaran haid. Kemudian dia merupakan pendarahan yang terlalu kerap atau berterusan. Maksudnya dia terus berpanjangan. Luar daripada tempoh 14 hari. Biasanya haid 14 hari untuk normal lah kirakan 14 hari tu kan. Ni lebih daripada 14 hari. Lepas tu pendarahan istihadah ni pendarahan yang berlaku kurang daripada 21 hari selepas kitaran haid dan kitaran haid terakhir digelar sebagai polimenorrhea dalam istilah perubatan. Saya teruskan dengan 3 gejala istihadah. Darah istihadah ni merupakan darah yang keluar setiap masa. Maksudnya keluar sepanjang hari 24 jam dia akan keluar sahaja. Berbanding dengan darah haid. Kalau darah haid, dia tidaklah keluar sepanjang masa. Tapi ada dalam masa 1 hari tu. Yang kedua, seperti yang saya kata tadi, darah istihadah ni keluar dalam tempoh lebih daripada 15 hari. Maksudnya darah haid normal 14-15 hari. Darah istihadah ni lebih daripada 15 hari. Darah istihadah ni juga keluar daripada tempoh maksimum darah nifas. Iaitu selama 60 hari. Baiklah, saya sambung dengan hukum-hukum istihadah. Memandangkan istihadah ni bukan darah haid dan dia dianggap sebagai darah penyakit, maka hukum istihadah ni tidak menyamai hukum haid. So, wanita yang mengalami istihadah tidak perlu mandi wajib. Mandi hanya perlu setelah tamat tempoh haid seseorang. So, maksudnya bila tamat tempoh haid seseorang tu, orang tu perlu mandi wajib.
walaupun darahnya masih berjalan. Wanita yang berada dalam sadar juga, dia wajib menunaikan solat seperti biasa. Namun, mereka perlu berwuduk bagi setiap kali solat yang hendak ditunaikan. Lepas tu, wanita mustahadah perlu berwuduk untuk waktu solat. Untuk setiap waktu solat. Dan wanita mustahadah tidak boleh menyimpan wuduk bagi solat-solat seterusnya. Maksudnya dia tak boleh simpan wuduk untuk teruskan solat. Contoh daripada solat maghrib, dia simpan wuduk untuk solat isyak. Tak boleh lah. Ini merupakan hukum hakam umum bagi seorang ataupun perempuan yang istihadah. Yang pertama, perempuan istihadah wajib ke atasnya solat dan solatnya sah dan tidak perlu diqada semula. Yang kedua, apabila tiba bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa serta harus bagi suaminya menyetubuhinya walaupun ketika darah sedang keluar. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan penyampai yang seterusnya. Terima kasih. Jenis-jenis darah yang terakhir ialah darah wiladah. Darah wiladah bermaksud darah yang keluar semasa kelahiran anak, termasuklah keguguran, sekalipun hanya berupa segumpal darah atau segumpal daging. Tempohnya ialah sepanjang proses bersalin. Apakah mandi wiladah? Mandi wiladah ialah mandi yang diwajibkan ke atas seorang wanita yang mengalami keguguran atau telah melahirkan anak wiladah jika tidak diiringi darah nifas. Mengapakah perlu mandi wiladah? Menurut mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, mengikut satu riwayat darinya, wanita yang melahirkan anak atau keguguran sekalipun hanya berupa darah beku atau segumpal daging